Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatun wa salaman ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada pada hari ketiga ke keempat, lupa dah hari dah. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, hari keempat PKP itulah. Bila jarang ke masjid, Jumaat pun tak pergi, hari pun dah lupa dah. Baik, kita masuk hari keempat, malam yang kelima lah kiranya, malam ke PKP. Malam ni saya nak jawab beberapa persoalan ataupun beberapa topik yang dikemukakan oleh beberapa orang. Saya cuba tengok. Okey. Baik, soalannya ataupun perbincangan yang dia nak ajak ialah bagaimana cara mendidik jiwa agar menghadapi ujian dengan penuh hikmah. Baik, saya nak bawa satu ayat. Ayat yang ke-214, 214 suratul Baqarah. Yang ada Quran, boleh tengok sama-sama dengan saya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Baik. Dalam ayat ini ayat ini turun ada yang menyatakan bahawasanya dia berdasarkan satu peristiwa bila mana seorang sahabat namanya Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ni seorang sahabat yang sampai ke peringkat dia diuji dengan mana dia ni dikenakan besi yang panas, besi bayangkan batang besi dipanaskan sampai megah menyala, batang besi itu diletakkan pada belakang dia. Disebutkan dalam setengah riwayat sampai ke peringkat besi itu menjadi sejuk hanya kerana air daging dia yang mengalir itu mengena pada besi itu, akhirnya besi itu jadi sejuk. Nak bayangkan itulah, sampai ke peringkat itu Khabbab dikenakan dengan ujian. Bila mana Khabbab dikenakan ujian itu, maka Khabbab datang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika mana Nabi pada ketika itu berlindung ataupun duduk di bawah naungan Kaabah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ada setengah riwayat dalam tafsir Ibn Kathir sebut bahawasanya ayat ini turun waktu perang Ahzab. Bila mana sahabat-sahabat tengok musuh berada di hadapan, iaitu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di belakang mereka ada orang-orang Yahudi. Di antara mereka, di kalangan mereka juga ada orang-orang munafik. Mereka terkepung. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi SAW, mereka mengadu. Akhirnya turun ayat ini. Baik. Ayat ni cerita pasal apa? Ayat ni tak beritahu pada kita, am hasibtum, adakah kamu berkira-kira? Am hasibtum ni maknanya adakah kamu berkira-kira kamu ini akan dapat masuk syurga? An tadkhulul jannah. Macam inilah terjemahan mudah. Kamu bajet, kamu rasa boleh masuk syurga mudah? Sedangkan Allah kata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kamu tidak lagi menghadapi apa yang ditimpa oleh orang-orang yang terdahulu. Apa yang mereka alami? Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa dengan al-ba'sa. Ba'sa ni terjemah dia malapetaka. Ada yang mengatakan ba'sa inilah kehilangan harta benda. Wad-dharra, dikenakan dengan kesengsaraan. Ada yang merujuk dengan sakit dan sebagainya. Wazulzilu, mereka ini digegarkan dengan musuh. Hatta yaqular rasul, sampailah rasul, umat yang terdahulu ni, walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang terdahulu sebut mata nasrullah, bilakah sampai ujian Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebut inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah ini dekat. Sebab itu dalam keadaan ini, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena ingat bahawasanya ada orang yang lebih teruk ujiannya daripada kita. Kita duduk hari ni, kita dekat Malaysia ni tidaklah sesukar orang lain. Tadi saya terbaca satu posting daripada Ketua Eksekutif Pusat Zakat PPZ. Dia sebut ada seorang wanita
Wanita. Dia ibu tunggal. Seorang ibu tunggal berpangkat Lance Corporal. Lance Corporal ni pangkat rendah. Pangkat paling rendah dalam bidang ketenteraan. Dia ada 5 orang anak. Dia tanggung 5 orang anak. Dalam masa yang sama dia juga tanggung 4 orang anak saudara dia. Tanggung 4 orang. So ada 9 orang kanak-kanak yang dia tanggung. Dalam masa yang sama ibunya juga duduk dalam rumah dia. Adik perempuannya juga duduk dalam rumah dia. Bayangkan 11 orang yang dia tanggung dengan gaji sebesar itu. Sebagian besar yang tonton live saya malam ni, kebanyakan kita, mak ayah kita alhamdulillah mungkin tidak sesukar mana. Sebab dalam keadaan ini, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat bahawasanya ada di sana orang-orang yang lebih teruk ujiannya daripada kita. Baik. Saya rasa ramai yang suka baca surah Yusuf, betul? Surah Yusuf. Ramai kata surah Yusuf ni kalau nak anak yang handsome kena baca surah Yusuf. Baik. Surah Yusuf ni bukan soal anak handsome tak handsome. Surah Yusuf ni satu surah yang mengajar kita tentang bagaimana seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah pun bagi tahu kepada dia bahawasanya satu hari nanti, sebab bila mana Nabi Yusuf ni bermimpi, saya teringat bila mana dalam satu keadaan disebut oleh Nu'man Ali Khan. Disebut apa? Bila mana Nabi Yusuf mimpi kan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dia kata, wahai ayah, aku melihat ra'aitu ahada asyara kawkaban. Aku lihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan juga matahari dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin. Kata Nu'man Ali Khan, siapa-siapa belajar bahasa Arab tahu bahawasanya perkataan kawkab, perkataan asyams, perkataan al-qamar merupakan muannas majazi. Maknanya perkataan itu biasanya merujuk kepada feminin. Maka bila feminin tak sebut ra'aituhum, kata dia. Maka sepatutnya ra'aituhunna. Nak menyebutkan seolah-olah Nabi Yusuf ini tahu bahawasanya 11 bintang, bulan, matahari itu merujuk kepada manusia-manusia yang satu hari nanti akan tunduk hormat kepada dia. Seolah-olah Nabi Yusuf telah pun diperlihatkan dengan suatu mimpi, at the ending of your life, kamu akan merasai ataupun kamu akan duduk di satu keadaan yang orang akan hormat kamu. Nabi Yusuf tahu ending cerita dia macam mana. Tapi Nabi Yusuf tak tahu pertengahan cerita hidup dia bagaimana. Bayangkan Nabi Yusuf, anak yang paling disayangi, bagaimana ujiannya? Dibuang oleh abang-abang, dikutip sebagai hamba abdi, dituduh sebagai orang yang melakukan kesalahan yang paling jijik, dibuang dalam penjara. Tapi bagaimana Nabi Yusuf menghadapi kesemua ini? Nabi Yusuf hadapi kesemua ini dengan mana dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur. Nabi Ayub, semua orang tahu cerita Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub diuji dengan kesakitan yang setengah riwayat menyebut tak ada manusia yang diuji dengan sakit yang sedemikian. Wa Ayyub, bila mana idnada rabbahu, dia mengadu kepada Tuhan dia, anni massani ad-dur, aku ditimpa dengan kemudaratan, dengan sakit. Tapi apa yang disebut anta arhamur rahimin, tapi engkaulah yang maha pengampun, engkaulah yang maha penyayang. Nabi SAW, bila mana Nabi pergi ke Taif, semua orang tahu cerita Nabi pergi Taif ini, tetapi bila mana Nabi pergi ke Taif, Nabi dibaling dengan batu. Hari ni saya rasa tak ada kot pendakwah yang dibaling dengan batu kot. Paling-paling pun saya buat live yang tonton mungkin 10 orang, 11 orang, tak apalah, bukan isu pun. Tapi nak tunjukkan bagaimana Nabi pergi ke Taif. Orang tahu siapa Nabi SAW. Nabi bukan cakap benda-benda yang tak elok, Nabi cakap benda yang elok. Nabi hanya ajak untuk orang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang Nabi dapat ketika Nabi ke Taif? Nabi dibaling dengan batu sampai ke peringkat darah Nabi itu mengalir sampai ke buku lali Nabi. Apa yang Nabi doa? Apa yang Nabi doa? Mungkin ramai menyatakan bahawasanya Nabi SAW doa dengan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi riwayat menunjukkan bahawasanya yang Nabi SAW doa apa dia? Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillati hilati 'ala an-nasi wa hawani, atau kama qala. Nabi sebut Allahumma, wahai Allah, ashku ilaika, aku mengadu kepada engkau, du'fa quwwati, lemahnya kekuatan aku. Nabi tak salahkan orang lain.
Sebab tu dalam keadaan ini, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena senantiasa ingat bahawasanya setiap orang diuji dengan capability dia sendiri. Sebab tu dalam keadaan ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat, kami takkan bebankan kamu dengan bebanan yang tak tertanggung oleh kita. Dalam ayat-ayat yang terakhir surah Al-Baqarah kan, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kan, sampai ke ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan membebani seseorang illa wus'aha, melainkan apa yang dia termampu buat. Maka bila mana kita diuji, kita kena cari jalan. Sebab di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan jalan atas kita nak ke tak nak. Sebab tu disebut dalam hadis Qudsi, Nabi menyebut bahawasanya Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi bi, aku ini pada sangkaan hamba aku. Kalau hamba ni merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji, maka di situlah akan lahir kita rasa memang Allah Ta'ala sayang kita. Rasa keluh kesah, kita manusia. Kita manusia, tak ada orang yang tak menghadapi dengan keluh kesah. Para anbiya alaihimussalatu wassalam juga ada perasaan ini. Cuma bagaimana mereka channelkan perasaan ini? Mereka channelkan perasaan ini dengan cara apa? Dengan cara mereka banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam keadaan kita hari ini, setiap orang akan diuji. Jangan ingat bila kita mati kita diuji. Silap. Kita, bila mana kita mati, lagilah besar ujian. Sebab di alam barzakh, di sanalah banyak juga ujian yang datang. Apa dia ujian yang datang? Kalau kita tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana Allah Ta'ala akan buka hufratun min hufarin niran, pintu-pintu daripada nyalaan api neraka. Sebab dalam keadaan kita hari ini kan, bila mana kita diuji oleh Allah, ya kita akan rasa down, ya kita akan rasa Allah beratnya ujian. Itulah menandakan kita ni manusia. Kalau tak ada perasaan, itu bukan manusia namanya. Tapi bagaimana kita nak channelkan perasaan ini? Saya selalu sebut, apa saja perasaan yang kita ada, kita jangan terlalu melayan perasaan tersebut. Jangan layan sangat. Gembira, silakan gembira, tapi ada batas kegembiraan tersebut. Kita sedih, ada batas kesedihan yang patut kita buat. Sebab dalam keadaan ini, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa saja bentuk ujian, kita kena balik kepada Al-Quranul Karim. Bacalah kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Bacalah kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala uji para anbiya alaihimussalatu wassalam. Bacalah kisah para sahabat, bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan mereka. Bacalah juga kisah para alim ulama, bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada mereka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai contoh, diuji dengan fitnah khalqul Quran. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan bahawasanya Al-Quran itu makhluk, dia bukan qadim. Sampai ke peringkat Imam Ahmad dipukul. Ada riwayat menyebut bahawasanya tukang pukul Imam Ahmad bin Hanbal tu sebut apa? Aku biasa memukul orang dengan sekali pukulan tumbang manusia, tetapi aku memukul Imam Ahmad dengan berkali-kali pukulan tak tumbang, tapi disebut memang pukulan tu sangat-sangat kuat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diangkat, dijulang sebagai orang yang hebat. Al-Imam Al-Bukhari, siapa baca kisah Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari dibuang negeri, berkelana dibuang negeri sampai ke peringkat mati atas kudanya. Tapi bila mana dia yakin ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang hari ini bila belajar ilmu hadis akan menyebut Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imamul Bukhari. Sebab dalam keadaan kita hari ini, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena bersangka baik. Syaitan akan datang. Perasaan itu ada, sedih, keluh kesah,
Sebab tu kita diajar untuk sentiasa membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebab tu dalam keadaan ini kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Kita manusia biasa. Biasanya kita ni al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ni mungkin bertambah, iman kita berkurang. Maka kita carilah bahan-bahan untuk menambahkan ilmu kita, menambahkan iman kita, baca Quran, baca terjemahan, tengok kisah-kisah Nabi SAW, tengok kisah-kisah para rasul ulul azmi, baca dan tengok kisah orang-orang yang susah. Kita mungkin duduk kat KL ni sekadar tak boleh nak keluar cari makan sangatlah. Bayangkan orang yang di Pahang, ada seorang makcik tu rumah dia hanyut rumahnya hanyut. Balik-balik tengok rumah dah tak ada di tapak rumahnya. Bayangkan, kita hanya sekadar tak boleh nak keluar makan sampai pukul 8. Ya, kita susah, tapi ada orang lain lagi yang lebih susah. Sebab dalam keadaan ini, bila mana kita susah, tengoklah orang yang lebih susah daripada kita. Dikala itu kita akan rasa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita berdasarkan tahap keimanan kita. Saya berhenti kat sini, insya-Allah dah terlebih 1 minit dah. Saya janji 15 minit saja setiap malam, insya-Allah. Nanti saya cuba save. Semalam lupa save video pula. Saya lupa save dan saya letak kat YouTube saya, insya-Allah. Jadi kalau yang terlepas nanti boleh tengok kat sana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.